Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi seterusnya dalam mata pelajaran Fiqh S102. Sambungan kita di bawah topik ataupun maudhu' faslun fil idadi pada muka surat 73. Jadi faslun fil idadi, ta'rifuhu al-idadu jam'u iddatin wa hiya ma'khudatun minal adadi listimaliha ala adadin minal aqra'i au al-ashhuri ghaliban. Al-iddah di segi lughatannya ialah ma'khudatun, jam'u iddatin, jamak daripada perkataan iddah. Ialah ma'khudatun diambil daripada adadun, iaitu yang bermaksud bilangan. Listimaliha ala adadin, kerana mengandunginya ke atas bilangan minal aqra, sama ada daripada bilangan quru ataupun bilangan bulan pada kebiasaannya. Fal iddah fi syar'i pula, maka iddah pada syarak ialah ismun limuddatin tatarabbasu fiha al-mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha aw lita'abbudi aw litafju'iha ala zawjiha. Itu ta'rif iddah fi syar'i. Satu nama bagi tempoh masa penantian wanita ataupun penantian seorang isteri yang dicerai untuk mengetahui sama ada rahimnya suci, yakni bebas daripada mengandung, atau lita'abudi, atau semata-mata menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, au litafju'iha ala zawjiha, ataupun kerana melahirkan rasa kesedihan ke atas kematian suaminya. Itu yang dikatakan dengan ta'rif iddah di segi syarak. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i al-ayat wal akhbarul atiyah. Dalilnya ialah sebelum ijma' ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan datang. Seterusnya, hikmat masyru'iyatil iddah. Hikmat masyru'iyatil iddah iaitu wa syuri'at siyanatan lil ansabi wa tahsinan laha minal ikhtilati ri'ayatan lihaqqiz zawjaini wal waladi wan nakihis tsani wal mughlabu fiha at-ta'abbudu bidalilin annaha la tanqadi bi qur'in wahidin ma'a husulil bara'ati bihi. Jadi hikmat disyariatkan iddah, dia ada beberapa hikmat di sini. Yang pertamanya ialah siyanatan lil ansab, untuk menjaga nasab. Yang kedua, tahsinan laha minal ikhtilat, untuk menjaga daripada percampuran nasab. Yang ketiganya ialah ri'ayatan li haqqiz zawjaini, untuk menjaga hak suami isteri, hak anak, hak suami kedua. Wal mughlabu fiha ta'abbud, dan kerana mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala bidalilin, dengan dalil annaha la tanqadi bi qur'in wahidin, bahwasanya dia tidak habis dengan satu quru, walaupun husulil bara'ati bihi, walaupun sudah suci.
Jadi dalilnya yang mengatakan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya 3 kali suci, di mana walaupun dengan satu kuruk sahaja dia sudah bara'ati rahimiha, tetapi Allah mengatakan wanita yang dicerai dia kena beriddah 3 kali suci. Itu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adrabul mu'taddah. Kategori iddah. Wal mu'taddatu minan nisa'i ala darbain. Mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Iddah daripada wanita ada 2 kategori. Yang pertama, kategori pertamanya ialah mutawaffa anha, iaitu yang iddah kematian suami. Yang keduanya ghairu mutawaffa anha, iaitu iddah cerai yang tidak kematian suami, iaitu cerai semasa hidup. Jadi ada 2 iddah wanita ni. Yang pertama, iddah apabila suami dia mati, dia kena beriddah. Dan yang keduanya apabila dia dicerai oleh suami semasa hidup, juga kena beriddah. Thumma bada'a bid-darbil awwali faqala. Kemudian telah dimulai dengan kategori pertama. Faqala, maka telah berkata musannif, fal mutawaffa anha in kanat hamilan biwaladin yalhaqul mayyita fa iddatuha biwad'il haml. Yang kematian suami, in kanat hamilan, sekiranya masa kematian suami tadi isterinya hamilan, dia dalam keadaan hamil, biwaladin, dengan anak yang menyusuli kepada si mati, maka fa'iddatuha biwad'il hamli, maka iddahnya ialah dengan melahirkan anak. Itu jadi wanita yang kematian suami dan dia sedang mengandung, maka iddahnya ialah dengan melahirkan anak. Jadi keluar anak, lahir anak, maka habislah iddahnya. Tafsirannya habis dengan melahirkan anak tu, infisali kullihi, iaitu dengan keluar semuanya anak tadi. Maknanya kalau keluar kepala saja masih belum habis iddah lagi. Jadi syaratnya mesti semua keluar anak tadi baru dikira habis iddah. Hatta saniyatau amain, sehinggalah anak yang kedua, iaitu sekiranya seorang itu melahirkan anak kembar. Jadi anak keluar yang kedua itu barulah habis iddah. Walau ba'dal wafati, walaupun selepas kewafatan. Liqaulihi ta'ala, berdalilkan kepada firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Jadi dalil yang mengatakan bahawasanya seorang yang kematian suami dia sedang hamil, maka dalilnya ialah wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. فهذا النص مقيد لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Maka nas ini berkaitan ataupun ada kaitannya dengan firman Allah Ta'ala walladzina yutawaffawna minkum. Jadi mereka yang kematian suami dan meninggalkan istrinya, maka istrinya tu kena tunggu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Itu secara umum. Ayat secara umum yang mengatakan wanita yang kematian suami kena beriddah sebanyak 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Wali qawlihi, dan juga daripada hadis sallallahu alaihi wasallam li Subai'ah al-Aslamiyah
wa qad wada'at ba'da mauti zawjiha bi nisfi syahrin qad halalti fankihi man syi'ti. Ini menandakan bahawasanya ayat ini merupakan dalil kepada wanita yang kematian suami kena beriddah. Wa kharaja biqaulina yalhaqul mayyita ma law mata sabiyun la yuladu limislihi an hamilin fa inna iddataha bil ashhuri la bil wad' li'annahu muntafin anhu yaqinan li'adami inzali. Jadi musannif mengeluarkan kata-katanya wa kharaja biqaulina, jadi telah mengeluarkan oleh musannif dengan kata-katanya yalhaqul mayyit, yang di atas tu yalhaqul mayyit. Jadi dia nak mengeluarkan penyataan yang mengatakan yalhaqul biwaladin yalhaqul mayyit tu. Jadi terkeluarlah masalah seperti berikut. Masalah malau mata sabiyun, sekiranya mati suami yang kanak-kanak, suami tadi masih kanak-kanak, la yuladu, yang tidak boleh melahirkan, limislihi, seumpamanya. Jadi kanak-kanak ni tak mungkin boleh melahirkan anak. Jadi apabila mati sabiyun, mati seorang lelaki, seorang kanak-kanak, iaitu suami, an hamilin, yang meninggalkan isteri yang sedang hamil. Jadi sekiranya kanak-kanak tu dia kahwin, dia masih sabi lagi, dia kahwin, kemudian dia meninggal, dan pada masa meninggal tu isteri dia sedang hamil. Dalam masalah ini, kharaja biqaulina yalhaqul mayyit tu, musannif mengeluarkan pada masalah ini, iaitu masalah yang atas tadi tu, sekiranya dia tu sedang mengandung, biwaladin yalhaqul mayyit, boleh dinasabkan kepada mayit anak tadi, maka iddah dianya dengan sebaik saja melahirkan anak. Tapi di sini, permasalahan di sini bukan yang sedemikian. Apabila mati seorang suami yang masih kanak-kanak dan meninggalkan isteri yang sedang hamil, maka iddataha bil ashuri. Maka ketika ini iddah isteri yang kematian suami tadi ialah dengan bulan. Bukan la bil wad'i, bukan dengan melahirkan anak. Sebab apa? Li'annal walad muntafin anhu. Kerana anak tu ternafi daripada suami kanak-kanak tadi secara yakin. Yakin dah maknanya suami yang masih kanak-kanak ini tidak boleh mengeluarkan anak. Sebab apa? Li'adami inzalihi. Kerana dia tidak boleh mengeluarkan air mani. Jadi kanak-kanak jadi tak mungkinlah mengeluarkan air mani dan boleh mengandungkan isterinya. Itu permasalahan yang dikeluarkan oleh musannif daripada permasalahan di atas tadi, in kanat hamilan biwaladi yalhaqul mayyit fa iddatuha biwad'il ham. Dan seterusnya, wa in kanat ay al-mu'taddatu an wafatin hailan wa hiya bihamzati maksurah ghairu hamil fa iddatuha wa illam tawatta aw kanat saghirah aw zawjah sabi arba'atu ashhurin wa ashra minal ayyami liqaulihi ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kategori kedua pula iaitu wa in kanat, dan sekiranya kanat al-mu'tadah, isteri yang beriddah wafat, iddah kematian tadi, hailan,
apabila suaminya mati, dia hailan, yakni ghairul hamil, yakni dia tidak mengandung. Hamilan seerti dengan ghairu hamil. Jadi apabila suami dia mati, dia tidak mengandung, maka fa'iddatuha, maka iddahnya walaupun belum disetubuhi ataupun dia tu masih kecil, iaitu iddahnya ialah 4 bulan 10 hari minal ayyam. Jadi kalau dia tidak mengandung, maka iddah dianya ialah 4 bulan 10 hari. Berdalilkan kepada ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi sekiranya soalan bertanya uzkur ad-darbai muqtadah. Jadi kita boleh jawab darbai muqtadah mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Jadi sekiranya hamil, apakah iddah orang yang hamil? Maka iddah dianya ialah dengan melahirkan anak. Berdalilkan kepada wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Dan sekiranya dia tidak mengandung, yang kematian suami dia tidak mengandung, maka iddah dianya 4 bulan 10 hari. Berdalilkan kepada walladzina yutawaffawna sampai habis arba'ata asyhurin wa asyra. Itu dalil yang menyatakan bahawasanya sekira suami mati dan isteri tadi tidak mengandung, maka dia iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Baik, wa tu'tabarul ashhuru bil ahillati ma amkan. Dikira bulan tu'tabar dikira bulan, iaitu al-ashhuru. Ashhuru itu ialah bil ahillati, dengan bulan Islam, iaitu dengan anak bulan, dengan melihat anak bulan ma'amkan, semampu mungkin. Wa yukammalul munkasiru bil adadi kana dhairihi, dan hendaklah disempurnakan, dilengkapkan sekiranya tidak cukup bilangan. Al-munkasir itu tidak cukup bil adadi, bilangan. Contohnya 28 dicukupkan sehingga 30. Kana dhairihi, seperti pandangan kepada masalah-masalah lain yang berkaitan dengan ahillah. Jadi kalau tak cukup, dia kena percukupkan, lengkapkan kepada bilangan yang cukup. Fa in khafiyat 'alaiha al-ahillatu kal mahbusati i'taddat bi mi'atin wa thalathina yauman. Jadi sekiranya tersembunyi ataupun tidak nampak ahillah, anak bulan, kal mahbusatin, seperti mana dia duduk dalam penjara ke, dia duduk di tempat-tempat yang sukar untuk melihat anak bulan ataupun sebagainya. Maka ketika itu i'taddat, dia kena beriddah dengan hari, iaitu dengan 130 hari. Sekiranya dia tidak nampak anak bulan, dia duduk dalam bukit ke dalam tempat-tempat yang tidak boleh terlindung daripada melihat ahillah, seperti mana duduk dalam penjara bawah tanah ke atau sebagainya, maka dia iddah dianya mengikut hari, iaitu dengan iddah 130 hari. Walau mata an mutallaqatin raj'iyatin intaqalat ila iddati wafatin bil ijma'. Dan sekiranya matilah suami meninggalkan isteri yang dicerai raja', sekira mati suami dan meninggalkan isteri yang dicerai raja',
maka intaqalat ila iddati wafat. Jadi wanita tadi yang kematian suami itu, dia kena berpindah kepada iddah wafat pula dengan kata sepakat ulama. Contohnya, apabila sebelum dia mati dia bercerai, cerai dengan talak satu ke talak dua ke, jadi dia panggil mutallaqah raj'iyah. Maka dia pun beredah dengan rajak. Mula-mula dia beredah dengan, sebelum suami dia mati tu dia kena beredah dengan rajak. Setengah bulan dia beredah dengan edah rajak, maka mati. Ketika tu mati suaminya. Apabila mati, dia kembali, dia kena berpindah kembali kepada edah wafat, iaitu 4 bulan 10 hari. Itu diijma'kan oleh ulama. Kama hakahu Ibnul Munzir, seperti mana yang diceritakan oleh Ibnu Munzir, au mata an mutallaqatin ba'inin, ataupun mati suami meninggalkan isteri yang dicerai ba'in. Cerai ba'in ini sama ada cerai 3 ataupun cerai khalaq ataupun cerai qabla dukhul, dia panggil talak ba'in. Maka fala tantaqilu, maka dia tidak boleh berpindah li'iddati wafat, kepada iddah wafat. Berbeza dengan mutallaqah raj'iyah. Mutallaqah ba'in ini dia tidak boleh berpindah kepada iddah wafat. Li'annaha laysat bizaujatin. Li'annaha, kerana isteri mutallaqah ba'in ini bukan lagi dihukum dengan seorang isteri, sebab dia terputus dah. Tidak boleh rajak. Kalau cerai secara ba'in tidak boleh rajak. Jadi dia sudah terputus. Itu yang dikatakan dengan mutallaqah ba'in. Fatukammilu iddata talaq. Maka dia kena sempurnakan dengan iddah talak tadi. Jadi kalau dia dicerai oleh suaminya, maka suami dia tu meninggal, maka dia tidak boleh beredah dengan 4 bulan 10 hari. Dia kena iddah dengan iddah talak biasa. Thumma syara'a fi ad-darb ats-tsani faqala. Kemudian thumma syara'a fi ad-darb ats-tsani faqala, kemudian pada kategori kedua pula, iaitu kategori ghairu mutawaffa anha, yang tidak kematian suami. Jadi iddah orang yang tidak kematian suami, iaitu al-mu'taddatu an firqati talaqin, sama ada dia beredah dengan melalui perceraian talak biasa, atau fasqin bi'aib, ataupun melalui proses fasah kerana ada keaiban, ataupun kerana susuan, atau li'ani, ataupun kerana li'an. Jadi sekiranya dia cerai semasa hidup, maka in kanat hamilan, sekiranya dia tu hamil, isteri yang dicerai tadi sedang hamil, fa iddatuha biwad'il hamli, maka iddah dianya ialah dengan iddah sebaik saja melahirkan anak. Liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna. Itu dalil yang menyatakan bahawasanya sekiranya seorang isteri yang dicerai semasa hidup, maka dia kena beredah dengan dan dia sedang mengandung, maka dia kena beredah dengan sebaik saja melahirkan anak. Sama saja dengan mutawaffa anha yang sebelum ni, iaitu sama saja sekiranya dia mengandung, tak kiralah yang kematian suami ke, yang tidak kematian suami ke, sekiranya dia sedang mengandung, maka iddah dianya sama saja, iaitu biwad'il hamli, dan dalilnya pun sama. Okey, wa huwa mukhassasun liqaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wa li'anna al-mu'tabara min al-'iddati bara'ati rahimi wa hiya hasilatun bil wad'i.
Dan kerana dikira daripada iddah ialah kesucian daripada rahim. Dan dia sudah berhasil dengan melahirkan anak. Bisyartin, walaupun begitu dengan syarat, imkanu nasabatihi, dia boleh menasabkannya anak tadi kepada sahibil iddati. Zaujan kana atau ghairahu. Boleh anak tadi dinasabkan kepada sahibul iddah, iaitu sama ada suami atau selain daripada suami. Baik.